Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa biyassir wa la tu'assir bitammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita lagi sekali untuk kita berada di dalam suasana ketaatan permulaan hari bagi umat Islam ini maghrib. Kita berada di dalam suasana ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kita kekuatan. Allah berikan kita masa dan tenaga, ruang dan peluang untuk kita menjaga awal hari kita. Selalu saya ulang jemaah sekalian, untuk diri saya dan semua jemaah semua, awal hari ini penting. Yang maghrib, permulaan hari kita. Bayangkan kalau kita mula bekerja, masuk kerja, kerja tu pula kita kerja yang pertama. Permulaan orang kata apa, kerja kita. Sekarang mungkin dah 30 tahun kerja, 20 tahun kerja. Hari pertama kerja. Hari pertama kerja, permulaan kerja datang lambat. Agak-agak apa boh cakap. Hari pertama kerja ataupun setiap kali awal hari kerja, 30 tahun kerja, hari-hari yang awal tu lambat. Berapa lama lambat dah? 30 tahun saya lambat. Pun tak boleh juga. Kalau hari pertama dia datang kerja pun, orang kata apa, tak apa. Kira ada maaf lah hari pertama, mungkin tak apa jalan ke apa. Tapi kira yang pertama tu, setiap kali yang pertama, lambat saja. Maknanya dia tak ada bermula dengan terbaik. Maka bayangkan 30 tahun kita hari ini. Anggaplah solat ni pekerjaan. Atau dia tak nampak solat ni satu pekerjaan. Masalah besar je masalah. Bayangkan solat ni pekerjaan. Bukan bayangan dah. Ketahuilah bahawasanya. Kenyataan yang sebenarnya sepatut saya jawab. Saya katakan adalah, ketahuilah bahawasanya jemaah sekalian, solat adalah satu pekerjaan. Pekerjaan yang menjadi keutamaan bagi seluruh manusia sebenarnya yang beriman kepada Allah. Allah jadikan manusia ini, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia hanya saja untuk menyembah Allah. Sembah liya'budun lil ibadah bil makna solat. Solat, imanuddin, tiang agama. Itu pekerjaan kita sebelum kerja-kerja yang lain, af'al yang lain.
Malah kalau kita hari ini, kita nisbahkan perbuatan kita yang lebih utama daripada solat, hati-hati. Kerana yang pertama yang akan dihisab, yaum hisab nanti adalah solat. Baik solat, baik semua amalan yang khusus dan yang umum. Kalau kita pergi kerja, didik anak, hantar anak pergi tuition, hantar anak pergi tu, hantar macam-macam hantar lah. Itu ibadah semuanya, boleh, tak ada masalah. Tapi yang pertama, tiang serinya solat. Kalau tak nampak solat ni satu pekerjaan, maka kita sebenarnya hilang arah tuju. Macam orang tak ada kerja, apa orang kata? Nah, ini kita bincang dalam lisanul haq ni, Mas. Perbahasan kita seterusnya setelah kita bincangkan hakikat kehidupan, yang membincangkan 4 usul perbahasan sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nak kena ingat sama mati, Mas sekalian. Kalau orang tanya apa formula hidup, soft. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Sebab kalau tidak kita ikat dengan soft, apa formula hidup, sama ada dijawab tak tahu, ataupun dia akan ikut barat. Walaupun dia orang Islam, dia Islam, tapi cara hidup, formula hidup, macam-macam formula keluar. Jadi kita selaraskan dia. Apa formula hidup? Soft. Apa itu? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ikut pengajian hakikat kehidupan, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Soft. Kenapa kena jadikan soft ni formula hidup? Sebab Allah utuskan Nabi SAW untuk ajarkan kita macam mana hidup. Itu purposely Nabi diutuskan. Okay, jadi dah bincangkan 4 panjang lebar kita bincang. Maka bermulalah perbincangan untuk kita memperhalusi pada fasa yang pertama, sidik, benar. Yang kita kaitkan dengan lisan. Lisanul haq. Ya, ini kalam yang benar, lisan yang benar. Jadi kita nak tengok hidup kita ni ikut tak kebenaran, bercakap tak dengan yang benar, walaupun pahit, kulil haq walau kana murad. Berkata benar walaupun pahit. Baik, berbalik dengan solat kita. Bagaimana kita 30 tahun hidup, kita tak nampak solat satu pekerjaan. Ini kita nak bincangkan kata benar ni. Kalau hari ini orang tanya kerja apa, kita pun jawab tak ada kerja. Apa orang pandang kita? Kau ni tak berguna ke mak? Tak berguna ke? Ataupun tak adalah tuju ke? Tak kisahlah kerja apa, mesti ada punya kan. Tapi tiba buat apa, tak ada kerja. Dia pandang pekerjaan, orang tengok kita tak ada kerja. Maka orang pandang kita tak ada halat tuju. Namun hakikat sebenar pekerjaan, kerja ni dengan af'al. Af'al yang kita gunakan dengan tulang 4 kerat, kederat yang kita dapat datang daripada nyawa yang Allah bagi, datang tenaga, usaha. Maka kalau tulang 4 kerat yang kita gunakan pergi kerja siang malam pagi petang, waktu solat pun pakai badan tulang 4 kerat yang sama, dengan tenaga juga pakai nak solat, maka kenapa tak dinamakan solat itu pekerjaan? Oh, sebab Ustaz, kerja solat tak dapat duit. Kat situ ukuran dia. Oh, sebab tu tak nampak solat ni bukan pekerjaan, sebab tak dapat duit. Okey, kalau tak dapat duit, kita bincang pasal rezeki pula. Kalau kita kata solat tak dapat duit, memang tak nampak depan mata duit, tapi solat adalah kunci membawa kepada rezeki. Rezekilah yang akan menyebabkan duit yang kita dok dapat itu diberkati. Malahnya akan menjaga semua perkara hal ehwal duit untuk selamat dunia akhirat adalah tertaluk dengan rezeki. Solat pembawa rezeki. Malah hari ini orang pun jawab dalam istilah tak ada rezeki. Ini kita dah bincang dalam hakikat kehidupan. Dia bukan istilah tak ada rezeki. Rezeki kekal ada sentiasa dulu, kini dan selama-lamanya. Yang tak ada duit, yang tak ada benda, yang tak ada apa yang kita hajatkan. Maka bila kita dapat apa yang kita dah hajatkan, maka kita namakan direzekikan. Maka ditukar dengan perkataan rezeki. Cari rezeki, kan? Mencari rezeki. Mencari rezeki. Cari rezeki tu cari duit ke? Lekonah balik kat situ balik ni. Cari rezeki bukan cari duit. Adapun duit yang kita dapat itu jika dimanfaatkan dinamakan rezeki. Tetapi kalau cari rezeki itu bukan cari duit. Cari rezeki bermaksud cari pahala.
pahala. Apa guna harta tapi berdosa? Nak tuan-tuan. Dinamakan rezeki ke? Ni Ustaz, alhamdulillah ni dia dapat gaji bulan ni, alhamdulillah. Ni rezeki saya ni. Dapat macam mana rezeki ni? Saya curi dia orang dah. Malam ni kita makan nasi talam, nasi berani gam. Tapau 40 talam malam. Asyik mana duit ni? Alhamdulillah berkat saya menang loteri. Berkat menang loteri. Bunyi pula berkat pula tu. Minta doa selamat. Ustaz, malam ni buat doa selamat. Saya tengah projek. Projek apa? Projek judi. Pula dah. Tak ada mas gila. Tak adalah dikaitkan rezeki itu dengan perbahasannya haram sebenarnya. Maka solat ni lah kunci rezekinya. Maka kalau kita niat mencari rezeki, kenapa malam itu katanya bukan cari rezeki? Siang malam cari rezeki mas sekalian. Malah rezeki yang utama itulah yang menjaga yang zahir. Itulah rezeki yang utama, ini rezeki iman. Allah bagi kita keyakinan adanya Allah, adanya Maha bagi rezeki. Kita yakin bahawa yang mengadakan duit, yang mengadakan kerja, yang mengadakan kita, semua apa yang ada, itu dengan adanya Allah. Bukan ada sendiri. Oh, itu rezeki paling besar lah, ya Allah. Rezeki paling besar, itu adalah dapat iman, yang kita meyakini bahawasanya tidak ada satu pun yang wujud di alam yang ada ini, melainkan Allah yang wujudkan. Rezeki besar. Maka kalau kita lihat dari sudut orang yang tak menganggap solat itu satu pekerjaan, terjaminkah rezeki dia? Tembuk dada tanya iman. Datang lambat kerja, duit terganggu. Datang lambat solat, agak-agak tak terganggu ke rezeki? Lebih-lebih terganggu. Sedangkan yang duit pun yang dia kata kau datang suka-suka, kau ingat company siapa? Marah dia. Ingat company Pak Ang punya? Marah bos dia ni. Tuan, 30 tahun saya kerja ni, sehari-hari saya lambat datang kerja. Kau suka saya lah. Memang bukan 30 tahun. Rasa 30 minit datang pun dah kena pecat dah. Kalau syarikat yang bukan kita punya pun kita tak boleh buat suka-suka hati datang kau suka kita, bumi ni siapa punya? Ke rasa macam sendiri punya ramak kot kan? Kau suka saya lah Ustaz. Ustaz jangan cakap banyak. Saya pandai dah nak jaga diri saya lah. Pandai tak pandai? Lama-lama mandai-mandai. Nah, jadi di sini kita meletakkannya mas sekalian untuk kita perhalusi balik kata-kata kita, lisan kita. Kita takut lisan kita ini jatuh pada perkara-perkara yang boleh membawa perbahasan syariat itu menjadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini syariat agama, syariat Allah. Kita berkata-kata pada kita dengan kata-kata yang tidak membawa kepada siddiq, tidak membawa kepada kebenaran. Malah kata-kata kita itu mengundang kepada kemurkaan Allah SWT. Tak apa. Contoh, tak apa. Tak apa lambat, tak apa. Kan dengan lisan kita tu bercakap. Kita cuba menginterpretasikan, interpretkan. Kita cuba mentafsirkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tanpa berteraskan kepada kebenaran. Sebagai contoh tadi kita tafsirkan perbuatan kerja kita cari duit dengan kerja utama sebagai hamba Allah. Yang mana kerja utama itu adalah untuk menjamin rezeki kita. Kerja cari duit itu asbab usaha kita. Tiba-tiba tidak menjaga yang utama yang menjamin rezeki kita. Kita sibuk menjaga perkara yang tak pasti di luar sana. Kenalah dia berusaha siang malam pagi petang seakan-akan dia menentukan apa yang hasil di luar sana. Walhal dia tidak menjaga yang utama, yang ini pokok pada perkara ibadah hidup dia, iaitu syariat solat. Jadi di sini jemaah sekalian, dalam perbahasan lisan ni kita cuba meluruskan balik kepahaman kita dalam kata-kata kita. Contoh, datang kenapa kena datang waktu, kenapa kena datang solat, kenapa datang masjid, inilah kerja aku. Ini masuk lisan ni. Ini masuk lisan. Kadang-kadang kita tengoklah orang tanya kan, kerja apa?
Kita tengok orang, kalau kita agak-agak malas nak jawab, kita jawab biasalah. Kerja syariat kita tu lah, yang kita kerja ke office mana-mana kan. Tapi kalau kita kadang-kadang nak jawab dengan yang hak, yang benar, kerja apa? Saya kerja dengan Allah ni. Bengong tu kawan tu dengar. Kerja dengan Allah. Saya solat 5 waktu sehari semalam. Itulah kerja utama saya. Tengok, agak-agak orang akan rasa iya ke ataupun orang akan pelikirkan. Agak-agak je lah. Sebab tu kadang kita jawab lah, tak nak bagi takutnya mendengar tu jadi fitnah pula kan. Kita jawab lah kerja kita tu macam-macam kerja yang kita buat tu. Padahal kalau nak bagi smash sekali-sekala kan, kerja apa? Kerja saya solat kan. Lepas tu dia pun jawab, aku pun solat. Kita pun tanya balik, tuan solat tapi tuan anggap tak solat tu kerja? Tak, bezalah saya dengan tuan. Saya anggap kerja saya solat. Sambil tu saya kerjakan yang lain-lain tanpa menghalang waktu solat saya. Kelas. Apa masalahnya? Apa marah benar pula? Marah orang dengar kan. Dia rasa macam, jawapan alim sangat macam awak seorang je solat. Tak, saya jawab, kerja saya solat. Kenapa tuan nak marah? Kalau tuan tak anggap tuan kerja tuan tu solat, tak payahlah, jangan marah saya. Ada orang tak dengar macam duk bahan dia kan. Tapi itu hakikat dia. Ini kebenaran. Inilah yang katanya kulil haq walakana murran. Berkata benar walaupun pahit. Pahit nak ditelan. Tak dianggap solat satu pekerjaan. 30 tahun hidup tuan-tuan. Tak pernah anggap solat satu pekerjaan. Agak-agak apa jadi? Kemudian kita nak gaji. Kerja tidak, gaji mau. Agak-agak pergi ofis, tak masuk ofis, tak pergi kerja, minta gaji. Bos, transfer saya 1,500, 2,000. Lu siapa? Kau suka saya lah minta. Lu taklah datang kerja, you minta sama saya. Pasal? Kita tak kerja dengan Allah, tak jadikan solat satu pekerjaan, tiba-tiba, persoalkan rezeki kan. Susah lah, kan. Soal jawab balik. Kita ni jaga ke rezeki kita? Sebab tu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa Nabi nasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Mafhum hadis. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa maksud jaga Allah jemaah sekalian? Maksud kata apa? Jaga syariat Allah. Ramai orang dia begini, dia jaga duit tapi tak jaga rezeki. Cuba. Ramai orang jaga duit tapi tak jaga rezeki. Jaga suami tapi tak jaga kasih sayang. Jaga isteri tapi tak jaga kasih sayang. Beza ke perbahasan ni? Beza. Apa maksud? Jaga duit tetapi tidak memikirkan keberkatan. Sibuk menambah pendapatan tapi tidak bertambah keberkatan. Sibuk menambah angka nombor yang ada pada simpanan. Tapi tidak memikirkan pahala ke dosa yang ada banyak dalam akaun aku ni. Patutnya tambah keberkatan dalam pendapatan. Mungkin ada satu cerita Syekh ni dengan anak murid dia kata, Tuan Syekh, saya ni tak cukup. Dia ngadu dengan guru dah, tak cukup dah gaji saya ni. Gaji kamu berapa kata? 3,000. Ambil 2,000 je. Pening kawan. Gaji saya tak cukup, 3,000. Saya nak minta Syekh macam cukup. Syekh kata ambil 2,000 je. Jadi manakan dia anak murid yang bagus, maka diikutlah kata Tuan Syekh dia. Dia ambil 2,000 je. Tapi ajaib. Yang 2,000 tu mencukupi rupanya. Lalu dia jawablah, pergi jumpa dengan Syekh ni balik. Tuan Syekh, aku telah mengikuti nasihat mengambil 2,000 saja. Terangkan kepada aku, kenapa dulu aku ambil 3,000 tak cukup. Sekarang aku ambil 2,000 cukup. Tuan Syekh menjawab, dulu kau ambil 1,000 bukan bahagian kamu. Kamu mengambil kerja gaji 3,000 tapi kerja 2,000. Berapa ramai orang buat kerja macam ni misalnya? Berapa ramai klaim, contoh gaji 3,000, 5,000 tapi kerja je bukan 5,000 punya nilai. 1,000 selai bulan. Nah, ni kalau saya mengajar dekat sekarang dah nama
SD Guthrie, dulu Sanderby Plantation, 7 tahun lebih, mengajar 8 tahun. Di Telekom, di Celcom, di UNW, manalah pokoknya yang bekerja dalam bidang kuliah-kuliah Zuhur ni kerja kan. Saya akan tekankan perkara ni. Saya cakap kadang-kadang kita ni perasan kita boleh ambil banyak, tapi yang menghukum pekerjaan kita ni, yang menilai Allah. Ujung bulan dapat gaji, bukan awal bulan je mas sekalian. Ujung bulan dapat gaji. Ujung bulan tu pertamanya bagus sebab apa? Sebab dah selamat dah. Kan kita selamat sebab apa? Sebab kita kan nak mengatakan kerja kita ibadah. Betul tak? Sanggup tak kalau kita kata pergi kerja, kita jawab macam ni. Ada orang cakap macam ni. Saya pun buat trik lah, saya kata begini. Ni tuan-tuan yang pergi kerja ni, sia-sia ni, berdosa semua ni. Saya mengajar pun dekat Pekeso pun mengajar. Dengar macam tu marah. Ustaz saya pergi kerja berdosa pula. Sebab apa? Sebab saya niat ibadah. Bagus, niat ibadah. Saja test tengok. Yang tak faham ibadah ke? Maksud dia tak ada orang boleh setuju, boleh terima kerja dia tu bukan ibadah. Kalau ibadah, pertama mesti lillah. Kerana Allah, bukan kerana gaji. Yang kedua, mesti mengikut hukum akam. Tidak boleh melanggar hukum yang 5. Hukum yang 5 yang mana? Yang wajib, yang haram, yang makruh, yang harus, yang sunat. Jangan dilanggar yang 5. Okey. Habis yang gaji duit duduk mana Ustaz? Ujung bulan. Ujung bulan kita ambil duit sebab dah bekerja, bukan bekerja sebab nak ambil duit. Nampak tak? Beza je, kilah sikit je. Ini almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus memperhalusi perkara ini dalam bab ruqyah. Kami dalam bab Darussalam, saya pergi ikut pengajian sempat dengan almarhum angkatan yang ke-14. Cuma saya tak praktikkan pergi sebagai perawat yang berdaftar buka tempat perawatan. Tapi ijazah amalan ambil daripada almarhum. Ni buku ni, siapa koyak-koyak buku. Untuk amalan-amalan kita amalkan. Ni ada jual ni. Boleh beli, tapi nak ambil amalan kendiri 1, 2, 3 ni kena ambil pada almarhum. Dia simpan. Dah 5 tahun, 6 tahun dah lupa. Beliau kata apa? Pergi mengubat sebab nak ambil duit. Haram. Haram tu khususnya. Haram sebab apa? Dosa lah. Kita dah dikai ibadah tu, bertukar ganti, bertukar dengan Allah Ta'ala. Kita nakkan duit. Habis tu macam mana nak buat? Pergi mengubat sebab Allah, sebab pahala. Tu boleh. Pahala kan? Duitnya dah habis mengubat. Dah penat bersilat dengan gundurawa kuntilanak tu kan. Turun dah jin bertendang, turun dah penat-penat tu. Salam kaut dia panggil. Ni sebab apa ambil ni? Sebab dah penat bersilat. Kita apa? Last sekali. Bukan pergi-pergi tu fikir dah. Ini shot lagi 800 ni. Kena 4 orang sakit ni lepas juga aku ni. Dia kira awal-awal. Upfront. Kalau seorang dapat 200 sakit, kalau 4 orang 800 cantik kan. Dia ada KPI. Kurang-kurang bulan ni ada 30 orang sakit. Kacau tuan-tuan kalau macam gini ubat, tobat lahum. Jangan pergi. Tapi dia ambil duit lepas dah habis ubat. Ambil duit sebab dah habis ubat. Samalah macam pergi kerja. Nampak tak? Gaji ujung bulan ke awal bulan? Gaji. Saya tak tahu lagi lah kalau tak tahu tuan-tuan kerja gaji awal bulan. Kalau gaji awal bulan, besok semua MC. Tak ada seorang datang kerja. Gaji dapat awal. Tak ada lagi. Gaji ujung bulan. Sebab apa ujung bulan? Sebab ambil gaji kerana sudah bekerja. Tapi bekerja sebab apa? Sebab Allah. Macam takut dia jawab kan? Bohong. Kalau takut nak kerja sebab Allah, tak jadi ibadah. Akhirnya hara. Tapi mau tak mau bukan sebab Allah. Tinggal lagi orang yang belajar, dia buat, yang tak belajar rugi. Kalau dia sebab Allah, dia bekerja, gaji ujung bulan, gaji tak dapat lagi di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke hari ke-28, ke-26 ke kiraan. Gaji tak dapat lagi ni, tapi dosa pahala dah dapat lah.
Dosa pahala dah ada ni. Counting. Countdown. Hari ke-25 banyak dosa pada pahala. Duk nipu, duk ngulat, duk mula, duk mengelat, macam-macam lah. Duk ngumpat, duk riba, duk cucuk sana, cucuk sini. Gaji tu walaupun hujung bulan tak kurang, silat-silat bertambah 5,000 ke 6,000. Tetapi dia akan ditolak dengan dosa-dosa. Sebab tu jangan terkejut. 5,000 jadi macam RM5. Tu tak kena, ni tak kena. Itu dia panggil hilang keberkatan. Sebab tu jangan main-main bab ni. Orang kata, alah tak kisahlah. Lantaklah tak nak kaitkan dengan pahala. Kamu yang akan rugi. Kerana sepanjang sebelum dapat gaji, pahala datang dulu. Dosa pahala ada dulu ni. Lebih banyak dosa, masalah gaji kita. Lebih banyak pahala, berkat pendapatan kita. Sebab tu jangan berkira dalam bekerja. Mungkin kerja kita tidak dikira dengan duit, tetapi kerja kita dikira dengan pahala. Kalau pahala itu lebih banyak daripada urusan kerja kita, maksudnya kerja kita sikit, tapi pahala banyak. Sebab apa? Kerja dia itu banyak tolong orang, mudahkan orang, kerja on time, tak nipu, solat jaga, apa jaga, walaupun gaji dia 3,000. Tetapi padanya keberkatan, elok, tak ada benda-benda yang unconditional, contingency, bocor sana, bocor sini, tebuk sana, tebuk sini. Kadang-kadang benda tu boleh dihilangkan. Allah Ta'ala, orang kata apa dalam bab kabul doa juga ulama syarahkan, antara doa tu kabul, Allah angkat musibah. Nak kena, Allah hilangkan. Itu keberkatan. Keberkatannya mak sekalian. Nah, sebab itu kalau kita lihat dalam perbahasan kalam, lisan ini, kita mesti berhati-hati dalam berkata-kata kerana ianya sangat memberi kesan kepada perbuatan kita dan kesan kepada pelaksanaan apa yang kita lakukan. Kalau kita boleh lihat bagaimana iblis gagalnya mas sekalian. Kita bincangkan pada perjumpaan kita baru ini. Iblis beramal. Tetapi yang dikira apabila bermula kehidupan. Ingat, kehidupan. Sebab kita ni kan dalam kehidupan ni, bila kita bermula kehidupan, bila kita ada sekarang di sini ni kehidupan, yakni ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam, ada sihat, ada sakit. Bermaksud apa dia? Ada pasangan. Berpasangan itu kehidupan. Maka iblis kehidupannya apabila ada pasangannya Nabi Adam AS. Apa maksud pasangan Nabi Adam AS? Itulah jin dan manusia. Apa pasangan? Jin dengan malaikat itu tak dikira pasangan. Sebab tu dia tidak dikira kehidupan dia lagi. Tapi bila start kehidupan, mileage dikira, meter reading bermula. Bila bermulanya kehidupan bertemu pasangan. Nah, kita bertemu pasangan. Bermula kehidupan iblis ni tang mana? Tang mana? Ini saya nak tekankan kat sini ni. Bermula kehidupan iblis apabila iblis berkata-kata. Ni kacau. Nampak tak? Dirakamkan oleh Allah kata-kata iblis dalam surah Al-A'raf ayat 13. Iblis berkata-kata kepada Allah. Berani iblis dia dah orang kata dalam comfort zone, beramal pun dah kemas katanya. Duduk pula dengan malaikat. Kemudian dengan Allah ni, dia boleh berkata, Allah takdirkan iblis ni boleh berkata-kata direct. Tengok. Dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah bertanya kepada iblis, qal ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Allah kata, apa yang menyebabkan kau ni? Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatmu? Qal, kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang menghalangmu untuk sujud kepada perintah Allah? Iblis pun jawab, qal ana khairum min. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan daku dari api, sedang dia engkau jadikan dari tanah. Maksud kata qal, yaqulu, qala, yakni kata-kata.
Sebab tu kadang-kadang hari ini kita beramal banyak cantik, alhamdulillah. Namun amalan kita ini adakah bersendikan, adakah hidup berakar umbikan iman? Maka di situ Nabi SAW mengaitkan dengan hadis tentang lisan. Yakni Nabi kata apa? Mafhum hadis, barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhirat, falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah baik atau diam. Mana kata, kalau kita nisbahkan dengan iblis, amalan banyak, tapi tang mana salahnya kata-kata. Maka manusia ini mungkin amalannya banyak, tapi tang mana nanti kena berhati-hati dan berjaga-jaga dan sangat kena berwaspada, kerana dia akan menentukan amalan kita yang kita lakukan itu berasaskan iman atau tidak. Dengan apa? Dengan kata-katanya. Bagaimana nak tengok orang yang berkata-kata? Maka Allah mengujinya. Qalu amanna wa hum la yuftanun. Orang beriman ini syarat dengan ujian. Dan kehidupan itu adalah ujian. Maka si iblis diuji oleh Allah dengan perkara yang buruk yang dia tak suka. Ujian terdiri pada dua keadaan. Bisyarri wal khair. Keburukan dan kebaikan. Itu juga dinamakan qada dan qadar. Ketika datangnya permasalahan kehidupan yang buruk, maka walaupunlah solat kita itu kemah keming, orang kata. Orang Terengganu Ustaz Idrus kata kemah keming. Solat kemah keming, tapi mulut dia, ya Allah, dia memburukkan keadaan itu. Malah pergi pada perkara yang meremehkan, yakni takabur. Ini iblis, dia terus pergi pada dosa yang menggugurkan kerakyatan dia sebagai warga negara syurga. Kerakyatannya itu tertanggal automatik kerana iblis berkata-kata bersandarkan nafsunya. Ni orang tak ada ilmu bahaya. Sebab tu kata-kata pula nak berkata dengan benar mesti disandarkan dengan ilmu. Ilmu yang utama itu ilmu tentang apa? Mari kita lihat bagaimana ilmu yang pertama diajarkan kepada Nabi Adam AS. Itulah kita dah bincangkan dalam perbincangan yang lepas. Kita ulang balik. Itulah ketika Allah menjadikan Nabi Adam AS dalam suratul Baqarah ayat 30. Ketika Allah menjadikan manusia kemudian mendapat persoalan. Dipersoalkan bukan bermaksud menentang. Yakni malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah nak jadikan manusia atas muka bumi ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini bukti malaikat dan jin waktu itu sudah beramal. Namun di situ Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam AS, ini ayat ini Al-Baqarah ayat 31 menjadi ibu bagi segala ilmu. Apa bunyi ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam AS. Nama-nama, tengok. Nabi Adam AS baru dijadikan. Ketika itu malaikat dah ada, iblis dah ada, jin, malaikat dengan jin. Iblis ni kerana minal jin. Dan kedua-dua kumpulan ini dan seluruh kejadian yang lain telah pun beramal. Nabi Adam AS baru dijadikan. Bahasanya ada amal ke tidak waktu Nabi Adam AS? Waktu ni belum. Ya baru dijadikan. Masuk belum ada amal, belum berbuat apa-apa lagi. Tetapi apa amalan yang pertama disuruh dan diajarkan kepada Nabi Adam AS, itulah menuntut ilmu. Ibaratnya berilmu tentang ini, kira beramal ni. Yang membezakan dengan malaikat dengan jin, apa dia? Ilmu.
Ketika itu Allah suruh para malaikat berkata balik. Kata-kata ni. Faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Jika kamu golongan yang benar, tengok Allah kata. Jika kamu golongan yang benar, sebut balik apa yang dikatakan oleh Nabi Adam AS. Dan ketika itulah malaikat terus menyatakan, buat satu statement, buat press release, buat satu pengakuan, surrender. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika itu malaikat yang taat ini terus mengaku dan tunduk kepada Allah dan terus sujud kepada Nabi Adam AS dan tidak memburuk-burukkan keadaan, tetapi berbeza dengan iblis. Tengok, malaikat berkata baik, dan tentu malaikat tak ada nafsu, baiklah. Sepatutnya begitulah, tak ada nak petikai kan. Tapi iblis tengok, bila tak ada ilmu, yang ada hanya nafsu dan beramal menyangka dia bagus. Lalu apa yang berlaku? Ketika Allah uji keburukan, orang yang beramal setinggi gunung dan penuh di lautan, nanti dulu amalan dia. Betul tidak betul? Allah Maha mengetahui. Cuma yang beramal tu tak tahu duduk di dekat mana. Maka Allah akan perjalankan kita dengan ujian demi ujian. Ujian demi ujian. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Untuk latih apa? Untuk latih kita berkata baik saja, walaupun buruk yang berlaku. Apatah lagi kalau berlaku yang baik, apatah lagi kita berkata yang baik. Nak latih mulut kita ni untuk berkata yang baik. Kita berapa kali kita tak pernah sakit, demam. Biasa, kadang-kadang demam sihat, demam sihat. Kadang-kadang kita berkata yang buruk mungkin, tapi kita dah belajar dengan iman. Bila datang yang buruk kali ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah mula berkata baik. Tapi hati-hati, memang lisan ini sangat memberi kesan kepada amalan yang kita lakukan. Kita ingat kisah iblis ini. Amalan yang banyak jemaah sekalian menyebabkan jadi debu bertebangan. Apatah lagi kata-kata yang lisan yang membawa kepada dosa yang hatrik, yang terus tertanggal keimanan. Itulah takabur dan syirik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka di sini dalam kita nak memberikan satu kesimpulan awal pada malam ini, kita melihat apabila kita nak memastikan dalam perbahasan tentang benar, yang nak dibenarkan itu adalah lisan. Dan lisan ini yang dikata-kata itu benar apabila dimulakan dengan iman. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maka disitulah datangnya perbahasan berhati-hati di dalam berkata-kata. Hati-hati ni bubuh apa ni? Hati-hati berkata-kata. Pepatah mengatakan apa? Cakap siang dengar-dengar, betul? Cakap malam pandang-pandang, betul? Ke terbalik? Terbalik kan? Cakap malam pandang-pandang, cakap siang dengar-dengar. Lantaklah mana satu, tak kisahlah. Yang penting cakap tu tolong pandang-pandang, dengar-dengar sikit. Tapi ketahuilah bahawasanya dalam bab berkata-kata ini, jemaah sekalian, di sini banyak hadis kalau kita buka dan bincangkan tentang bagaimana kata-kata kita ini adalah menjadi meter reading. Meter reading. Sebagai contoh, dalam perbahasan tentang kata-kata yang mana akan menjadi pertanggungjawaban dan surah Al-Isra ayat 17 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan dan hati. Biasa ketiga-tiga ini akan mencetuskan percakapan. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan dalam satu hadis Nabi SAW maupun hadis yang mana di situ mengatakan bahawa tiada suatu pun ucapan
ma yalfizu min qawli illa ladayahi raqiba atid. Tiada satu pun ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yakni raqib dan atid. Yang di sini masuk kata apa? Percakapan itu ucapan yang kita katakan, yang lafaz dengan lafaz bilafzi, bukan dengan binafsi, dengan lintasan, itu masih ada perbincangan. Tapi yang bilafzi, yang dah berbunyi, pum keluar, kalam. Bilafzi, dan semuanya itu akan dicatat. Dan dicatat dan menjadi perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu perbahasan, kita duduk seorang. Kemarin saya duduk seorang, minum, cuma terus tunggu kawan datang hari Jumaat lepas. Ada orang tegur. Dia tak kenal saya ustaz lah, dia tegur seorang je, kan setengah orang ni ramah tak bertempat kan. Seorang je. Saya kata tak, bertiga tu. Itu jawapan tepat, jawapan tepat. Mana ada seorang, bertiga tu. Dengan nampak tak nampak je. Dia pun gelak lah. Mana kita ni sentiasa bertiga lah. Dia awasi ni malaikat raqib dan atid. Apa yang nak diawas ni? Antara perkara yang diawas juga adalah lisan. Biasa kita kan nampak perbuatan. Kita pun nampak perbuatan tak buat apa-apa. Tapi lisan ngata. Masuk kata lisan itu dispesifikkan akan dicatat dan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan ianya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kata-kata yang akan membuatkan kerosakan pada amalan kita. Antara kata-kata yang merosakkan pada amalan itu adalah kata-kata yang membawa kepada takabur. Ni kita rujuk pada perbahasan tak iblis, takabur, dan kata-kata yang membawa pada rosak iman, sudah pasti rosak amalan. Yang ini perbahasan tentang syirik. Ini nanti kita akan bincang pada perbahasan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk menjaga lisan kita agar kita mampu berkata-kata yang baik-baik. Berkata baik ini adalah perkara yang mesti kita latih. Latih dengan menambah kepercayaan demi kepercayaan. Mudah kadang-kadang orang kata bercakap macam ni. Kita kena kata yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Tapi yang baik itu bukan semudah yang kita boleh katakan. Kerana baik itu mesti dibina dengan keimanan yang sebenar. Baik yang dalam arti kata bukan baik yang dipersetujui oleh manusia. Baik yang dikatakan di sini adalah mestilah mendapat perkenan ataupun selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata-kata baik yang sekadar nak mengambil hati dan perasaan orang semata-mata. Tapi dari segi syariat dia salah. Masuk baik di sini adalah kita kena selari dengan apa yang Allah telah garis pandukan. Wallahu alam. Sampai itu dulu perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dalam perbahasan lisanul haq, ini kalam-kalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah.